Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di hujung minggu? Saya mengharapkan you dalam keadaan sihat walafiat sekeluarga. Malam ni sebagian besar daripada anda yang bermasalah terutama sekali gout, tetapi bukan gout saja, apa saja yang berkaitan dengan konsep arthritis, maksudnya tulang-tulang, sendi-sendi, otot-otot, termasuk kalau anda ada sakit belakang, ya, tolong ambil perhatian, mungkin saya boleh bantu. Ingat, apa yang saya cerita malam ni, disclaimer ni maksudnya saya tidak mau claim yang mengatakan apa yang saya cerita ni sebagai adalah perubatan atau ubat. Dia sebenarnya adalah sebagai bantuan untuk melegakan keadaan. Contohnya, kalau dah 12 tahun you tak hilang ataupun kurang sakit, saya rasa tak salah kalau nanti saya cerita setengah orang tu sampai give up pun, sampai dah putus asa pun. Tapi insyaAllah bila you pegang dengan kata-kata setiap penyakit tu ada ubat, insyaAllah malam ni saya akan bukti bahawa Allah tu tidak pernah memungkiri janji. Cuma kita sama kita lah kadang-kadang kurang yakin, macam malam ni. Kalau sebagian daripada anda dengar ni dengan orang kata apa, sinis, dengan tidak serius ataupun tidak percaya yang benda ni boleh insyaAllah lega. Saya guna perkataan lega, ya. Semacam lah orang kata diabetes sampai bila-bila pun kena makan ubat, atau high blood pressure, kolesterol semua sampai mati kita kena ambil ubat-ubat ni semua. Ini cuma untuk membawa senyuman kepada gergasi farmasi yang besar-besar. Faham maksud saya tak? Sebab tu mereka tak suka kita baik terus. Dia suka kita dalam under control. Hilang ubat tu, kena makan lagi. Hilang dia punya efek, makan lagi, betul? Tapi malam ni kita cuba mencari jalan. Ingat, ya, soalan pada malam ini berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri yang dah 12 tahun orang kata apa, menderita. Dan saya guna perkataan menderita ni memang secara emosional, maksudnya ada emosi yang real, bukan daripada buku teks. Yang kalau penyakit-penyakit lain seperti kanser pun yang pernah saya lalui dan saya selalu cerita, dan anda pun dah kenal saya insyaAllah pada 2001 tu. Lepas tu 2012 tak salah saya, dia kena lagi sekali, relapse. Tapi Tuhan bagi rezeki untuk belajar tentang diet tu. Ingat tak, DND diet tu diguna pakai sebagai test ground untuk kanser kali kedua. Repeat, same, dia panggil relapse. Baik, di masa tu lebih kurang 2011 ke lebih kurang 12 tahun lepas lah, memang diduga tambahan, maksudnya diberi penyakit gout. Dipendekkan cerita, mula-mula cuma siapa yang pernah kena gout kat sini, tulis sekejap. Ataupun you pernah tengok suami you, terutama sekali orang lelaki lebih daripada wanita. Saya ulang, wanita tu Tuhan bagi protection, terutama sekali kalau bawah pada umur 40 yang masih subur, supaya dia boleh jaga baby, dia boleh mengandung, boleh bersalin semua. Kalau tidak, memang jangan harap you boleh tahan dengan penyakit nak beranak lagi, ataupun mereka yang ada inilah masalah bersalin semua tu, campur pula dengan gout, Masya Allah. Jadi Tuhan tu maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Dia aturkan wanita kurang, lelaki start daripada semuda umur 20-an. Betul tak? Ada tak anak-anak you yang ada gout? Ada kan? Jangan sampai cucu you pun kena gout. Jaga baik, sebab zaman sekarang ni makanan kita antara punca utama. So saya kena lebih kurang 12 tahun lepas. Dipendekkan cerita, sakit mula tak faham apa tu gout. Kita ingat cuma sakit tumit saja, ataupun sakit buku lali, ataupun sakit, bagi saya tu biasalah tempat resmi dia panggil official headquarter dia mula-mula kena kat ibu jari kaki sebelah kanan. Lepas tu dia pergilah menjalar ke sana ke sini kalau kita tak kontrol. Dan saya pula ingatkan dia cuma sakit biasa, sakit tulang atau terseliuh. Tapi heran juga, tak ada jatuh apa, tak main bola dan sebagainya. Rupa-rupanya bila cek dengan lab darah, uric acid dah mula tinggi. Okey, baiklah. Kalau you tahu, saya selalu cerita suruh jaga diet, jangan gemuk, jangan isap rokok, macam-macam lah. Kononnya nak bagi sihat. Rupa-rupanya Tuhan ada bagi genetic factor ni untuk gout. Dengar, untuk gout ialah 24%.
Paling tinggi masalah genetik yang boleh dibawa daripada family turun ke bawah, antara penyakitnya ialah gout. Saya pun tak perasan. Nombor 2 ialah hyperlipidemia. Pernah dengar tak? You jaga macam mana pun you punya lipid. Lipid ni maksudnya lemak you ataupun you punya kolesterol tetap tinggi. Ada tak siapa-siapa kat sini? You heran badan you tak gemuk, you tak makan benda berlemak. Macam mana tu? Jaga betul-betul. Gula pun sejak you kenal gula ni jadi racun, you kontrol, tapi tetap juga nak naik dia punya result-result. Macam lah kalau you tengok balik uric acid kalau dah tinggi, dia mula. Jadi kristal tu dah mula melekat-lekat, dan saya dah belajar mula-mula cuma makan ubat painkiller saja, tapi setelah dia tak baik juga, kita kena berterusan ambil allopurinol. Pernah dengar allopurinol? Saya kira orang yang kena gout, perkataan allopurinol atau colchicine, siapa pernah dengar nama-nama ni? Ataupun you pernah makan sendiri kan? Berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai cemuih ya. Sampai fed up, tak baik juga lagi. Dia menyala juga kan. Yang makan juga. Jadi buah pinggang, setelah saya cepatkan cerita, 5 tahun kemudian dia dah mula nampak. Dia punya GFR tu, tahu tak, dia punya daripada 90, kadang-kadang kan kita muda-muda dulu 100, dia turun. Maksudnya kita punya kidney dah mula terganggu, sampai 70, mula panik lah. Walaupun belum stage 3, tapi dah stage 2 tu, bila masuk 60 ke atas, 66 ke 67 ke, you kena hati-hati. Sebab bila bawah pada 60, sebenarnya buah pinggang dah mula rosak. Faham? So tak apalah, masuk 7-8 tahun saya dah pergi ke sana ke sini, makan ubat tu, ubat ni, tukar ubat, allopurinol tetap sambung juga. Farmasi saya ataupun kedai yang family dengan saya tu, nampak je muka siap Voltaren, siap colchicine, Gautno tu pernah dengar kan. Lepas tu ada lagi lah ubat-ubat kononnya untuk mententeramkan, menyejukkan kemarahan gout ni. Saya pernah sampai Western medicine pun pergi, Eastern medicine pun pergi. Ni nak cerita kat you ni. Sampai satu ketika tu kawan saya bawa, bukan kawan lagi dah, tu adik-beradik sendiri tu. Sebab kita nak kena percayalah, orang yang bawa kita ni jangan bukan-bukan. Dia kata, ni minta maaf cerita ya, Bomo pun saya pergi. Bomo modern ni lah, yang kononnya pandai sangat. Sebab bila pergi tempat dia memang betul, atas pada Kuala Ketil. Anda mungkin pernah dengar kot Bomo ni. Tapi saya percaya bila sampai, dipendekkan cerita, sampai dia buat perangai pelik sangat. Saya nampak 200 lebih orang tunggu, dan semua yang tak boleh berjalan balik. Saya heran macam mana dia buat ni, tahu tak? Rupa-rupanya teknik-teknik ni, teknik Bomo ni kita kena hati-hati. Tapi padan muka saya, percaya sangat pada orang. Dia turisnya belakang saya dengan satu macam pisau dibuat pada buluh ni. Buluh yang bukanlah tajam, tapi ada konsep yang macam dituris-turis kat belakang tu. Kononnya urat saraf belakang ni, kalau dibetulkan, kaki semua akan baik. Tak sampai beberapa jam, malam tu juga dia menyala balik. Maksudnya sakit tu cuma psychological. So saya bagi nasihat pertama malam ni, jangan percaya pada Bomo. Habis cerita. Faham? Baik, kalau macam tu nak jumpa siapa, nak percaya siapa pula lagi? Of course kita doakan supaya kita baik, dan kadang-kadang lupa nak doa. Maklumlah dia kadang baik, kadang tak sakit. Salah makan terutama sekali. Baru saya tahu masa tu dah dapat alergi yang kita tahu, kita kena list. Orang gout ni kena tahu apa makanannya, yang pastinya ada benda yang you sensitive. Faham tak? You memang react. Jadi saya masalah besar ialah dengan belacan. Dan makanan Melayu, mana yang tak ada belacan kalau nak sedap, tu tak? Alamak, fresh tu. Tapi lama-kelamaan biasalah, tak makan belacan pun tak apa. Okey, so ingatkan okeylah, tolak belacan, tolak kacang tanah. Ini antara yang paling popular yang menyebabkan tu masa tu sampai jadi vegetarian sekejap pun. Maksudnya nak tolak daging, tak mau telur pun. Ikan, udang lah. Rupanya tak baik juga. Aku ni gout apa ni, tahu tak? Patutnya bagilah peluang lega ke apa-apa. Jadi tahun demi setahun body saya dah mula, orang kata apa,
ditangkap oleh gout ni sampai, sebab tu tadi Cik Not tak salah saya bagi tahu tentang adik-beradik dia seorang dia kata kesian sampai dah naik daripada kaki, naik ke lutut, naik ke tangan, dah bengkak-bengkak, benjol-benjol dah. Betul, you kalau kena gout yang you tak pandai kontrol, yang you rasa malam ni cerita kosong, cubalah kena gout tengok, ataupun biarlah adik-beradik you gout, kan jadi apa pun. Tapi bila dia menyala lagi, dia timbul lagi, kan gout ni kalau dibiarkan dia boleh terus membakar satu badan, boleh sampaikan ke belakang kalau dia tembak kat bahagian bahu ni, you tak boleh angkat tangan bang, betul lah. Belakang tak boleh bergerak, tak boleh menguit pun. Jadi tuan-tuan sekalian, masuk dah hampir dekat 8 tahun masa tu, saya dapat berita di Indonesia ada tempat ni moden, tak mau lagi dah cara-cara kampung bomo semua ni penipu besar. So saya pergi terbang ke Jakarta, nak cerita kat you nak lawan gout ni sampai macam tu sekali. Dengar je orang kata boleh baik. Ni pula pakar hospital yang terkenal, orang ramai beratus betul. Pergi kat sana, punya ramai. Doktor ni dah berumur sikit, so kita lebih percayalah. Okey, dia kata, yang saya tergerak hati nak pergi tu sebab ramai orang kata boleh baik. Tetapi bila saya sampai, bila saya jumpa dia, nanti saya cerita. Tapi pendekkan cerita saya buat dulu. Iaitu dia panggil RF. Maksudnya ada frekuensi yang radio frekuensi ni yang membakar. Sampai saya suruh ataupun saya setuju, kena sign, bukan suruh dia yang bagi recommendation, cucuk jarum panjang-panjang 6 inci tu daripada sebelah tulang belakang saya tu, daripada kulit tu dia tolak masuk cucuk ke dalam sampai kena saraf yang sepatutnya bagi signal kat kaki. Jadi 6 jarum belah kanan, 6 jarum belah kiri. You bayangkan 6 inci di bawah x-ray, nak kena tengok tempat yang dia bagi tu okey tak. Bakar ni, saraf ni tak adalah bakar macam api tu, tapi ada special frekuensi yang dia kata okey cukup, waktunya dah dia tarik keluar balik. Lepas tu rasalah kebas-kebas kaki, rasa hilanglah sakit sikit-sikit, tapi rupanya pun sampai malam menyala balik, berarti tidak efektif. Nasib baik kebakaran tu cuma sementara waktu, berarti dia cuma mungkin berparut sedikit, lepas tu mungkin ada signal-signal, lebih beberapa minggu kemudian datang balik dia punya kununnya hilang sakit tu, berarti tidak efektif. Setelah RM24,000 Malaysia habis. Itu harga doktor, saya sama doktor. Cuba you bayangkan harga kayangan orang yang datang tu, kesian dia orang, berpuluh-puluh ribu kadang-kadang, Masya Allah. Bukan gout sajalah, yang ada sakit tulang, sakit arthritis. So saya fikir-fikir balik, memang masa saya berjumpa dengan beliau tadi tu, pakar tu, saya tahu dia tidak 100% boleh merawat saya. Tapi saya dah sampai dan orang kata semua okey, dan ni saintis pula tu kan. Rupanya tak, Tuhan menduga terus. Masuk tahun ke-10. Dengar ni, jumpa 1-2 lagi, homeopati lah, bekam lah, you habak aja apa saya buat. Ubat apa pun you datang tengok kat rumah saya ada ambil video pun gambar-gambar ubat tu, Masya Allah, dekat 1 para ubat. Baiklah, habis cerita, lawan tak baik juga. Ada lebih kurang 4 tahun atau lebih kurang 4 tahun lepas, saya bertemu dengan sesuatu herba daripada inilah traditional Chinese medicine, belajar daripada ni kumpulan-kumpulan orang asli daripada Belum masa tu saya pergi Kelantan semua, dapat jawapan. Seronok bukan main. Bila ambil je dia punya herba ni, memang lega betul. Saya dah macam tak ada masalah, boleh sembahyang semua kan. Bila gout ni susah, nak kena pakai kerusi, betul. Saya pakai kerusi. Jadi bila dah baik, dah rasa lega semua tu, saya ada macam was-was. Maksudnya, kenapa dia tak bagi tahu semua bahan mentah ni? Kenapa ada secret dan sebagainya, betul tak? Saya jenis orang yang kalau aku nak telan sesuatu, aku kena tahu semua apa yang you bagi. So, saya dah hantar pergi lab, pergi universiti sains, semua clear, nasib baik.
tak ada steroid dan sebagainya. Namun saya masih lagi, orang kata apa, sebab bahan mentah tu sekejap ada, sekejap tak ada. Kacau lah, saya fikir-fikirkan balik, aku jarak jauh dan nak recommend pada kawan, macam mana kan? So, lepas 2 tahun, 3 tahun, saya rasa tak boleh ni, nak kena cari. Masa tu pun, gout tu dah mula datang balik. Rupanya dia lagi bengkak bila you tak dapat apa tu rawatan yang rapi, maka kali ni terlalu besar dia punya tofai. Tahu tofai tak? Tadi yang saya kata kawan tu yang adik-beradik tu yang bengkak-bengkak keluar timbul-timbul tu dia panggil tofai. Dia boleh keluar kat lutut, boleh keluar kat ni siku semua ni. Besar-besar bola golf tu kadang-kadang, dan tangan tu sampai kekot. Tahu tak? Tak boleh buat apa dah. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, saya buat keputusan lebih kurang ni lah cerita 8-9 bulan lepas lah ni kan. Ni masuk dah 10 bulan dah. Bulan 3 tahun ni saya pergi potong, pergi operate. You tengok video-video saya yang lepas, keluar besar lah, besar buah pimpong tu tak salah saya. Doktor tu pula kawan junior saya, dia pandai operate, dia kata, "Dok, I bagi kat you souvenir." Sampai melawak ni. Tapi saya bila dah lega daripada anestetik tu, sakitnya bila datang, ya Allah, ya Rabbi, Tuhan saja yang tahu. Ni dah buang ni tofai yang kononnya ada kristal semua tu, faham tak? Bila dia datang balik, saya ulang, datang balik, rupanya gout ni dia macam manusia ataupun macam sarang tebuan, lebih senang cakap lah. You jangan jolok dia. Jaga baik. So, nasihat saya yang kedua ialah, nombor 1 tadi, jangan percaya bomoh. Nombor 2 ialah jangan operate dulu. Saya ulang lagi sekali, jangan operate dahulu. Terutama sekali kalau nak buang uric acid kristal tu. Sebab you kalau buang cuma kristal kat situ, tapi yang supply kristal tu, yang mengeluarkan lagi body kita. Doktor sendiri, saya sendiri pun tak faham. Doktor yang operate pun dengan niat baik sebenarnya. Maka datanglah fasa bulan 3, lepas keluar pada hospital tu, kena masuk balik hospital lepas 2 bulan sebab antibiotik tak baik, buat dressing tak baik. Maksudnya dia bengkak balik. Tahu tak? Dia jadi menyala, maka dia sambar sampai satu badan. Maka saya jadi pesakit yang cukup dahsyat. Sebulan 2 tu memang kena steroid balik, kena injection, kena bagi drip, kena bagi, you cakap lah, antibiotik tu sampai dah tak lalu makan, dia meluat dah tengok ubat pun. Baik. Bulan ketiga Tuhan bagi lagi dahsyat dia punya dugaan, iaitu saya sampai mulut ni dah tak ada rasa apa. Jadi shutdown. Tahu tak shutdown? Tak boleh makan 1 biji nasi pun. Itu dahsyat dia punya kesan dia tu. Gout ni janganlah melawak. Saya nak beritahu betul-betul. Jadi kalau you bayangkan 3 bulan tak boleh makan sebiji nasi, kalau tengok makanan favourite you pun you rasa nak muntah, apa yang you boleh buat? Ambil air sejuk lah kot, betul tak? Tapi heran masa tu, yang saya kata jangan minum Coca-Cola, yang tu saja saya boleh minum. Tuhan nak test tengok. Kata tak boleh minum Coca-Cola. Rupa-rupanya benda pelik-pelik. Milo lah yang ada gula semua tu, Masya Allah. Dia macam mana body kita? 12-13 kilo jatuh. Maksudnya apa? Lost weight. Kalau you tengok saya sekarang, dan kalau you tengok I masa tu, dan sebenarnya kalau saya lega sikit malam-malam saya masih buat live tau. Tapi you tak nampak apa yang berlaku sebab kaki saya, badan saya dah susut habis dah. Faham? Tapi ada seorang dua nampak, dia tegur saya. Kenapa doktor nampak tak sihat semua tu? Sebenarnya lebih pada tak sihat. Faham? Makan ubat painkiller, orang suruh sehari sekali je boleh. Painkiller yang kuat. Saya ambil Voltaren, kadang-kadang ambil Celebrex, kadang-kadang ambil Cataflam. Pernah dengar semua ni kan? Yang campur dengan Gautno, colchicine tu kan. Oh Allah, hai. Orang kata sekali je sehari cukup. Saya sampai 2 kali sehari baru boleh menyawa. Kalau tidak, demam. Kalau tidak, kena duduk atas katil. Kalau tidak, kena orang panggil mengerang. Tahu mengerang tak? Sakit je kerja. Jadi hidup tu seolah macam tunggu waktu je. Punyalah dahsyat. Masuk bulan ke-6, nak masuk, lebih kurang bulan ke-6 lah. Dah habis dah tu. Bulan ke-7 macam tergerak hati. Dan isteri pun membantu bagi idea, kau dah jumpa semua, mari kita tanya-tanyalah kawan lama dulu kok boleh bantu ke bagi idea baru macam mana lagi. Jadi masa tu, ingat, setiap doa orang yang sakit, orang yang tengah
betul-betul dahsyat sakitnya, kadang-kadang lagi dahsyat, rupa-rupanya Tuhan tu tunggu masa nak makbulkan. Ni pendekkan cerita, sebab tu formula yang saya nak cerita pada you malam ni ialah bukan sangat saya tahu semua, tetapi saya diberi hidayah. Tahu hidayah tak? Bagi idea untuk bertemu dengan seorang ni, lama sangat tak jumpa, dan seorang lagi pun ada, 2-3 orang ni, seorang daripadanya ustaz juga. Okey, ustaz ni membantu memberi idea dan bawa sedikit bahan yang pernah dia buat 6 tahun lepas. Maksudnya dia mungkin nak recommend kat saya ke apa. Dia pun tak tahu saya sakit teruk. Bila bertemu je, saya kata apa ada pun bagi aku try dulu. Dia jenis yang dah desperate sangat, desperado. Ambil lah, sehari tak ada rasa apa. Maklumlah orang yang dah kayangan sakit, tahu. Sakit pun ada kayangan, tahu, ada marhain. Ni sakit kayangan. Tapi Tuhan tu maha kaya. Hari kedua rasa ringan badan. Gout tak baik lagi ni. Hari ketiga rasa macam bengkak tu dah mula surut. Bengkak ni susah nak surut sebab kaki ni bila gout rupanya dia water retention lah, tahu. Macam orang beranak tu, bengkak kaki, ya Allah ya Rabbi, macam buah pinggang tu dah habis langsung dah lingkup. Ingat uric acid dah tinggi, buah pinggang boleh rosak. So diringkaskan cerita lepas masuk 4 hari ke 5 hari macam tu, rasa macam ada keyakinan lah macam boleh berjalan balik. Yang syok sekali tu selera datang balik. Masya Allah. Masa tu macam tak pernah tengok nasi. Masa tu tak pernah tengok apa, macam kita orang Penang ni kalau nasi tak boleh nasi saja, kena nasi kandang, betul tak? Lama sangat lah tak pergi nasi kandang. Tu dia tibai tak sampai sebulan dia mulalah nak naik balik berat badan ni. Kalau tak jaga dia naik balik kan, sebab selera dah datang balik. Tapi yang point I'm trying to make is sakit tu dah mula lega. Okey, sampai ke hari ni saya nak beritahu kat you, saya dah proseskan, improvekan yang 6 tahun punya dia punya herba tu, dijadikan dengan yang lebih moden supaya tidak berbentuk macam kampung sangat. Kalau asal usulnya macam makjun je kan. Tapi takkanlah orang-orang kita nak saya sendiri pun tengok macam tak lalu je, bulat-bulat hitam-hitam je kan. Tetapi sekarang saya dah buatkan dia berbentuk cair. Saya minta kita mainkan dengan madu dan kurma semua tu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dia. Bila saya dah try, Masya Allah, dia sampaikan hampir dah 80-90%. Ada lagi 10-15% lah sakit gout kayangan ni. Dia tak boleh, orang kata kematu dia tu, tahu kematu tak? Dia masih ada. Dia macam degil sangat. Tapi Alhamdulillah. So bagi saya 80-90% dah kira baik. Bagi saya Alhamdulillah. Perkataan lega saya gunakan demi untuk disclaimer. Saya tak nak menjadikan ini sebagai ubat sebab kementerian sentiasa memerhati saya. Orang macam saya ni menceritakan supaya dia tidak tersalah sebut. Saya ingin ceritakan herba ni Tuhan bagi rezeki. Dan formula ni dibetulkan sebab saya nak benda tu dipermodernkan supaya dia asal-usul daripada kampung dan banyaknya dipakai oleh orang asli. Okey, saya bagi 6 yang pernah saya cerita 2 hari lepas, iaitu 1 kurma, 1 lagi madu. You dengar macam biasa je kurma dengan madu, tapi rupanya dia lebih kepada kurma dan madu ni lebih apa? Untuk melawan masalah immunity, kekebalan badan kita. Rupanya gout, salah satu daripada kelemahannya ialah kita punya daya tahan akan jatuh. Tahu tak? Kita punya immunity. Jadi masa ni berhati-hati kalau kita ada COVID ke apa, dia semua turun ni. Jadi kurma dengan apa? Saya kata tadi madu antara yang terbaik. Dengan syarat you ambil kurma dan madu yang pure. Terutama sekali madu liar, madu tualang tu. Lagi 2, saya masukkan umpamanya dia panggil Arabic gum yang terkenal. Lepas tu satu lagi dipanggil yang you tak pernah dengar pun mungkin, dia panggil garam hunza. Garam you pernah dengar? Garam bukit pernah dengar kan? Tapi garam hunza jarang. Sebab uniknya garam hunza ni dia banyak lagi mineral, dan dia antara garam dengan Arabic gum ni dia dua-duanya fokus kepada buah pinggang. Pernah dengar? Buah pinggang adalah sebenarnya punca resmi kenapa orang kena gout. Saya ulang lagi sekali. Disebabkan kadang-kadang buah pinggang tu tak betul atau tidak berfungsi dengan baik, maka uric acid tu tak boleh keluar. Betul lah, masuk akal lah. Kan? Lepas tu, kalau kita ambil balik hunza salt dengan Arabic gum ni, dia juga boleh menjaga
bakteria. Dengar perkataan bakteria. Sebab apa? Kalau bakteria tu happy, rupa-rupanya badan kita tak akan banyak kesakitan. Dia boleh kontrol sakit pun. Dahsyat bakteria ni, sebab dia ada happy hormone yang dia signal kat otak. Baik, penutup cerita ada 2 secret yang selalu saya hebahkan dah sekarang. Sebab apa? Nak bagi you lebih yakin. Kalau takat kurma dengan madu, macam mana boleh buat baik gout ni kan? Kalau tidak, semua orang dah baik lah kan? Tapi ni saya bagi okey, ni pakcik cakap betul-betul. Saya pun baru belajar, tetapi cantik sangat. Iaitu namanya ialah, dengar, rancang besi. Tulis rancang besi. Dan satu lagi dipanggil bunga rafflesia atau pokok rafflesia. Sebab kita tak pakai bunga dia, kita pakai gubis dia. Baik, dua-dua ni saya ulang, rancang besi dengan bunga rafflesia ataupun dia punya gubis rafflesia ni, kalau you pandai, ada satu bahan, saya cepatkan cerita sebab terlalu banyak sains dia, tapi satu je saya cerita malam ni, namanya gallic acid. Gallic. Gallic acid ni terkenal. Orang dah buat research sampaikan peringkat dunia pun dah ada. Disebabkan bunga ni terlalu rare. Bunga ni tak ada kat satu dunia tau. Dia cuma ada kat Malaysia. Jangan main. Kita patut rasa bangga ni. Dan Indonesia, dan di Filipina, dan Southern Thailand saja ada. Atas Thailand dah tak ada. Vietnam semua tak ada. Sebab tanah tu sesuai. Tak tahu kenapa Tuhan bagi kat kita. Rupa-rupanya mungkin Nordin Darus diletakkan namanya untuk berjumpa pada sekian umur. Ini semua aturan Allah. Sebab dalam tu ada gallic acid untuk membantu menghilangkan penyakit gout ataupun penyakit arthritis. Kajian dibuat untuk osteoarthritis. Pernah dengar osteoarthritis? Sakit sendi tu. Jadi semua sakit ni, orang asli, ni kan cerita orang asli ni. Bunga-bunga macam ni you tak akan jumpa pun. Sebab dia akan cuma mekar 7 hari je. Setelah dia proses nak berbunga, nak berputik dan sebagainya selama 2 tahun 3 bulan baru nampak bunga tu. Itu pun kalau nasib you baik. Jadi kalau you tengok gambar saya pergi Kundasang tu, Tuhan dah atur pula nak jumpa rafflesia. Sebab saya pergi bukan pasal rafflesia, saya pergi pasal nak tengok Gunung Kinabalu. Tapi nampak tak? Jadi kat situ keyakinan saya untuk melancarkan produk disebabkan ada bahan yang terbaik untuk kesakitan. Jadi apa sahaja jenis sakit, sebab signal daripada otak ada satu konsep yang kalau you boleh block kesakitan yang datang di kaki, sendi dan sebagainya, you akan berjaya. Jadi ada 2 cara gallic acid ni membantu. Okey, saya cerita sekarang. Satu ialah dia bagi signal apabila kita kena gout kat sini, katakan you rasa sakit sangat. Rasa kat mana? Rasa kat sini lah kan. Jadi ada signal yang jalan keduanya dia block. Dia boleh block melalui kita punya ni, pemakanan ni, herba ni, dia boleh tolong block dengan bagi signal supaya tidak sampai ke kepala. Nampak tak? Itu yang kalau orang bagi contoh morfin lah, ingat tak, bagi anestesia lah, bagi hilang dia punya rasa tak sakit. Padahal dia punya jarum tu ada lagi kat sini, asid tu ada lagi kat sini, tapi kita tak rasa sakit. Jadi konsep bunga Padma dan rancang besi ni, bunga Padma tu rafflesia lah, adalah untuk memblok. Dia panggil pain gate theory. You cuba Google tengok pain gate theory. Pintu kesakitan tu ditutup dengan cara yang secara natural, dengan syarat you ambil formula yang betul. Jadi tuan-tuan sekalian, saya perkenalkan lagi sekali, kalau you belum tahu, namanya Suppress Tak Malu. Saya recommend sebagai orang panggil apa, bahan minuman botani, bukan ubat, supaya you jangan segan mencuba. 1 sachet pagi, 1 sachet tengah hari dan 1 sachet malam. Koyak minum, rasanya sedap, insyaAllah. Sebab saya sendiri tak kalah nak boleh makan benda pahit ataupun dah teruk-teruk ubat banyak sangat dah tak lalu. So 3 kali, masa you sakit, lepas tu masa you kurang sakit atau dah lega banyak, ambil sehari sekali pun cukup. Sebab dia bukan ubat, dia membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangkan sakit melalui pain gate system tadi. Dan ingat, ada 2 bahan tadi untuk jaga buah pinggang supaya tak lebih teruk rosak, dan kurma dan madu tu untuk menjaga you punya kekebalan badan you supaya kita boleh lawan semua inflamasi yang teruk sangat. Itu dia.
Saudara sekalian, saya mengharapkan you dah dapat sesuatu pada malam ni. Kita dah lancarkan pukul 11 tengah hari tadi dan cuma ada 400-500 kotak saja yang tinggal sebab kita tak boleh, maklumlah, bahan-bahan seperti bunga Padma ni bukan boleh buat sampai 1 lori besar-besar semua sebab dia terlalu batas dia punya supply-nya. Tapi alhamdulillah saya simpan untuk saya jugalah. Sebab saya pun dah teruk lama sangat kan. Jadi saya nak betulkan diri saya dahulu sambil untuk saya share dengan anda. Boleh? So, okay, salam pada semua. Kita doakan semoga anda mendapat manfaat pada malam ni seserius mungkin. Tolong share seramai mungkin. You mungkin tak perlu, tapi ramai orang yang sakit, dia tengah menangis sekarang. Saya tahu dan saya faham betapa sakit. Dunia anda bahagialah, insyaAllah, dan akhirat syurgalah. Betul tak? Sebab you kena belajar senyum sokmo. Semoga kita boleh let go and feel good all the time. Dan ucap Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah pada Allah yang memberi kita rezeki untuk mendapat DND Suppress. Bye. Terima kasih.